Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi bersama saya hari ini Muhammad Qayyum bin Suhaimi. Okey, jadi dalam video kali ini apa yang kami nak sampaikan kepada anda semua adalah kesan revolusi sains dan juga kaedah pemperolehan ilmu. Okey, jadi saya nak awak semua dengar sampai habis video ni dan jangan skip lah kalau boleh, insya-Allah. Okey, jadi untuk part yang pertama ni saya akan serah kepada kawan saya iaitu Iqlil. Hai, Assalamualaikum. Saya Iqlil Munawwarah binti Muhammad Jama'in dan ahli grup saya akan menerangkan tentang kesan revolusi sains dan berbagai kaedah perolehan ilmu yang boleh didapati. Kita mulakan dengan apa itu revolusi sains. Kita kena pasti dahulu maksud sains. Sains pada asalnya membawa pengertian yang mudah iaitu ilmu. Sebelum kemunculan sains, sains hanya membawa pengertian yang disebut perbendaharaan ilmu yang diperakui benar setelah diolah zaman berzaman. Sains bertujuan untuk mengemukakan penjelasan yang merupakan kajian terhadap persoalan bagaimana angka ubah berhubung kait dan mencetuskan akibat. Tetapi ia juga kadang-kala bertujuan untuk memperihalkan sesuatu. Masa revolusi pula ialah sebuah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat dirancang atau tanpa dirancang terlebih dahulu. Ia boleh dijalankan dengan bentuk kekerasan ataupun tidak. Revolusi sains dapat dianggap sebagai episod perkembangan non-kumulatif yang di dalamnya paradigma yang lama diganti seluruhnya atau sebahagian oleh paradigma baru yang bertentangan. Paradigma baru ini dapat menyelesaikan anomali-anomali yang muncul dari paradigma lama. Pada proses revolusi sains ini, hampir seluruh kosakata, istilah-istilah, konsep-konsep, idiom-idiom, cara penyelesaian persoalan, cara berfikir, cara mendekati persoalan berubah dengan sendirinya. Revolusi sains menyebabkan penekanan terhadap ilmu dan akal yang membawa kepada kemunculan adik-adik baru serta penyelidikan bercorak saintifik dan akhir sekali ia membawa kepada perubahan terhadap kepercayaan karut dan mitos kepada kuasa akal dan sains. Okey, untuk topik seterusnya, saya akan menerangkan tentang perolehan ilmu. Ada 7 jenis kaedah perolehan ilmu yang kita boleh ketahui, iaitu yang pertama, rasionalisme, kedua, imperialisme, ketiga, skeptisisme, yang keempat, wahyu dan tradisi, kelima ialah intuisi dan ilham, keenam ialah kearifan tempatan, dan akhir sekali adalah hikmah. Kaedah perolehan ilmu yang saya akan terangkan adalah rasionalisme dan imperialisme. Apa yang dimaksudkan rasionalisme dan imperialisme? Kita mulakan dahulu dengan maksud rasionalisme. Perkataan rasionalisme berakar daripada perkataan ratio yang membawa maksud akal. Hal ini membawa maksud bahawa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan perbenaran. Istilah lain pula mengatakan aliran yang berpegang kepada prinsip bahawa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan kerana ia adalah sumber pengetahuan yang utama yang mendahului pengetahuan indrawi. Rasionalisme wujud dalam 2 konteks bidang, iaitu dalam bidang agama dan bidang falsafah. Dalam agama, rasionalisme difahamkan sebagai tindakan melawan pihak penting dalam sesebuah agama. Lalu pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Manakala dalam bidang falsafah pula, rasionalisme adalah melawan impresisme. Ia terutama berguna sebagai teori pengetahuan. Ada 3 ciri rasionalisme yang kita boleh ketahui, iaitu kepercayaan kepada kekuatan akal budi manusia, penolakan terhadap tradisi, kewibawaan dan dogma yang bermaksud sistem prinsip yang rasmi, dan akhir sekali ialah mengembangkan kaedah baru bagi ilmu pengetahuan yang menunjukkan ciri-ciri kemodenan. Okey, kelebihan rasionalisme ini ialah mendorong manusia menggunakan akal secara optimum, memberi sumbangan besar kepada perkembangan ilmu moden dan kemampuan menyusun sistem kefalsafahan, iaitu ilmu logik dan matematik. Kelemahan rasionalisme pula ialah cubaan memahami objek atau sesuatu luar dari kesanggupan rasionaliti. Cenderung mementingkan subjek dari objek dan cenderung kepada relativisme pengetahuan. Tokoh-tokoh rasionalisme yang kita boleh ketahui ialah René Descartes dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Okey, mari kita lihat siapa 2 tokoh rasionalisme ini.
Kita mulakan dengan Descartes dahulu. Dikenal juga sebagai Cartesius, beliau merupakan ahli falsafah, ahli matematik dan ahli sains yang terkenal. Digelarkan sebagai pengasas falsafah moden serta bapa matematik moden. Beliau mendapat tempat sebagai salah satu ahli fikir yang terpenting dan terpengaruh pada zaman moden. Descartes adalah salah satu ahli fikir utama dalam revolusi saintifik di dunia barat. Beliau telah dihormati dengan mempunyai sistem koordinat Cartesius yang digunakan dalam geometri sata dan algebra dinamai sempena namanya. Descartes merupakan tokoh utama dalam aliran fikiran rasionalisme Eropah abad ke-17 yang kemudian disokong oleh Baruch Spinoza serta Gottfried Leibniz, tetapi ditentang oleh aliran fikiran empirisme yang disokong oleh Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley dan David Hume. Kita mengenali pula siapa itu Gottfried Wilhelm Leibniz. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dan ahli matematik Jerman. Beliau menulis dalam pelbagai bahasa iaitu bahasa Latin, Perancis dan bahasa Jerman. Beliau mengatakan bahawa dunia hanya dapat dikenal melalui penerangan dasar pemikiran untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Selain itu, beliau mengajar bahawa ilmu alam adalah kewujudan dunia yang sistematik. Lagi sekali, pengetahuan yang menaruh perhatian pada kebenaran abadi iaitu kebenaran logik. Okey, kita fahamkan pula apa itu imperialisme. Imperialisme boleh disebut empirisme dan ia sangat berbeza pendapat dengan rasionalisme. Empirisme menolak anggapan bahawa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empiris ini berasal dari kata Yunani empirisko yang bererti pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman inderawi. Hal ini menyatakan bahawa pengetahuan hanya datang atau terutamanya dari pengalaman deria. Empirisme yang sering digunakan oleh saintis mula jadi mengatakan bahawa pengetahuan adalah berdasarkan pengalaman. Aliran ini telah dibangunkan oleh ahli falsafah British pada abad ke-18. Menurut Locke dalam Ahmad Sunawari 2006, segala pengetahuan datang daripada pengalaman dan tidak lebih dari itu. Kelebihan empirisme ialah aliran ini telah memberi sumbangan yang besar kepada perkembangan bidang sains dan teknologi pada abad ke-19. Kedua, penyumbang utama kepada kemunculan ilmu pengetahuan moden dan penerapan metod ilmiah untuk membangunkan peradaban barat. Ketiga, tertumpu kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, tradisi empirisme telah mencetuskan evolusi ilmu pengetahuan sosial dalam konteks perdebatan antara pendekatan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sains tabi'i. Okey, natijah daripada perdebatan tersebut. Aliran ini telah mendapat tempat yang istimewa dalam metodologi ilmu pengetahuan sosial. Kelemahan empirisme yang kita boleh didapati ialah mempunyai kaedah penyusunan pengetahuan yang tidak meyakinkan dan boleh dipersoalkan. Aliran ini cenderung untuk mengumpulkan pengetahuan menjadi sesuatu kumpulan fakta-fakta. Kedua, keupayaan untuk membuat hubungan antara pelbagai fakta yang diperolehi adalah meragukan. Lagi sekali, panca indera manusia boleh melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahawa kaum empiris tidak berupaya memberikan jawapan yang meyakinkan mengenai hakikat pengalaman itu sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Iqlil untuk penerangan sebentar tadi. Okey, jadi kita dah faham setakat ni apa itu definisi ataupun kesan revolusi sains kan. Okey, jadi sekarang ni saya rasa benda tu dah berat sikit. Tapi kita akan teruskan lagi. Sebelum tu ambil nafas dulu. Okey, dah sedia belum? Okey, kalau dah sedia, teruskan bersama dengan kawan saya iaitu Ain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ain Bashirah binti Kamal Zaman. Saya akan menerangkan dua tajuk. Tajuk pertama ialah skeptism. Tajuk kedua, wahyu dan tradisi. Saya akan menerangkan tajuk pertama. Yang pertama adalah skeptism. Skeptism adalah tanggapan yang memandang sesuatu yang selalu tidak pasti. Secara umumnya, skeptism adalah ketidakpercayaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu yang tidak semestinya benar. Tom Friedman dari New York Times mengatakan bahawa skeptism adalah sikap untuk selalu menanyakan sesuatu, meragukan apa yang diterima dan memperhatikan semua kepastian agar tidak mudah tertipu.
Perkataan skeptism berasal dari perkataan Yunani iaitu skeptoma yang bermaksud untuk melihat sekitar dan untuk mempertimbangkan. Berdasarkan analisis kata dan penggunaannya, ia merujuk pada sikap keraguan atau kecenderungan. Seterusnya, sejarah skeptism. Skeptism telah muncul pada 3 zaman iaitu pada zaman kuno, zaman pertengahan dan zaman moden. Pada zaman kuno, skeptism menjadi panduan hidup atau sikap berfalsafah para ahli falsafah. Antara falsafah pada zaman kuno berkeyakinan bahawa manusia tidak akan mampu memperoleh pengetahuan. Maksudnya, tidak ada kebenaran mutlak dalam pengetahuan. Manakala pada zaman pertengahan dan zaman moden, ia tidak lagi dijadikan sebagai panduan hidup atau sikap berfalsafah para ahli falsafah. Akan tetapi, skeptisisme atau sikap kesaksian dijadikan saranan untuk mencari kebenaran. Maksudnya, pada zaman tersebut, sikap skeptis digunakan sebagai metod dalam berfalsafah untuk mencari kebenaran. Seterusnya, aliran skeptisisme. Skeptisisme terdiri daripada 2 aliran iaitu skeptisisme mutlak dan juga skeptisisme relatif. Antara ciri aliran tersebut ialah yang pertama, skeptisisme mutlak. Skeptisisme mutlak bermula sejak adanya falsafah Eliyah dan Sofis. Falsafah Eliyah dan Sofis meragui panca indera dan pengetahuan yang diyakini. Akademik Plato yang diketuai oleh Arcesilaus yang mengatakan bahawa kita tidak ada alat memisahkan antara idea yang hakiki dengan idea bukan hakiki. Skeptisisme relatif. Skeptisisme relatif merupakan satu metodologi yang melazimi diri memeriksa idea, pengetahuan yang dianuti dan memastikan ia tidak salah. Aliran ini bermula dari Socrates, kemudian diikuti oleh Aristotle. Kelebihan dan kelemahan skeptisisme. Kelebihan skeptisisme. Skeptisisme mewujudkan keraguan yang positif pada dakwaan yang diterima seperti mengembangkan sikap kritis dan sikap tidak mudah percaya pada sesuatu hujah yang diperkatakan tanpa ada sebarang bukti. Yang kedua, skeptisisme menghargai retorik iaitu sangat menghargai pentingnya retorik antara manusia. Retorik di sini ialah seni berbicara yang dapat memancing minat manusia. Kelemahan skeptisisme. Kelemahan skeptisisme tidak bersifat konsisten, tidak memiliki maksud berlawanan dengan akal yang sihat dan bertentangan dengan bahasa. Yang kedua, skeptisisme yang radikal akan melahirkan pelbagai kontradiksi. Tajuk kedua adalah wahyu dan tradisi. Wahyu. Perkataan wahyu adalah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu ahwa, yang bermaksud inspirasi dari orang lain atau arahan seseorang. Secara umumnya, wahyu ialah perintah atau kata-kata Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Definisi wahyu. Wahyu dari segi bahasa bermaksud wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang terpilih mengenai sesuatu yang ia dikehendaki untuk dikemukakan, baik berupa petunjuk ataupun ilmu, namun penyampaiannya dengan cara rahsia atau tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Dari segi istilah umum, apa-apa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui perantaraan Malaikat Jibril AS, sama ada dalam bentuk bertulis atau tidak bertulis, yang mengandungi syariat bagi mengurus kehidupan manusia. Wahyu pertama. Nabi Muhammad telah menerima wahyu yang pertama pada bulan Ramadan. Gua Hira menjadi lokasi di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama apabila didatangi Malaikat Jibril AS yang mengajar baginda membaca 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Menurut sebahagian ahli sejarah, peristiwa ini telah terjadi pada 17 Ramadan 41 Hijrah. Seterusnya, kaedah penurunan wahyu. Yang pertama adalah melalui mimpi, seperti mimpi Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya. Yang kedua, melalui suara, seperti Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa. Yang ketiga adalah melalui Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW. Kepentingan wahyu. Kepentingan wahyu ialah wahyu menggalakkan dan membimbing, malah mencabar manusia menggunakan akal untuk meneroka dan mengkaji alam ini. Yang kedua adalah melahirkan para cendekiawan Islam. Yang ketiga, dapat memastikan kelogikan sesuatu hadis. Yang keempat, membezakan kepentingan yang benar dan salah.
Seterusnya, tradisi. Adat Islam juga dikenali sebagai tradisi adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Dalam kamus-kamus Inggeris, tradisi atau tradition berasal dari perkataan Latin yang bermaksud menyerahkan ataupun surrender. Perkataan ini memberi makna segala pandangan, doktrin, amalan, peribadatan, adat kebiasaan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Ia juga adalah ajaran-ajaran yang tidak tertulis daripada para nabi atau pembesar agama. Ia lebih kepada cerita dongeng dan mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui komunikasi lisan. Kepentingan tradisi. Kepentingan tradisi ia dapat melahirkan masyarakat yang berilmu, celik budaya dan bermaklumat. Selain itu, mencapai kecemerlangan hidup dan mengekalkan kemakmuran. Hubungan wahyu dan tradisi dengan agama. Dalam Islam, tidak ada pertentangan antara sains, falsafah dan agama. Kerana sains dan falsafah yang benar ialah dari usaha manusia dengan kekuatan akal budinya yang relatif hasil untuk memahami kenyataan alam. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ain untuk penerangan sebentar tadi. Okey, jadi anda semua dah masih bersemangat ke tidak dengan saya ni? Okey, saya harapkan awak semua ni bersemangat dengar sampai habis. Okey, jadi yang seterusnya adalah bersama saya sendiri. Okey, jadi saksikan. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Muhammad Qayyum bin Suhaimi yang memegang kad matrik B0920101439. Okey, jadi sekarang ni saya nak menceritakan tentang institusi kesan revolusi sains dan kaedah peroleh ilmu lah. Okey, jadi apa benda yang institusi kaedah ni ataupun institusi kesan revolusi sains? Okey, jadi antaranya adalah di mana dia ada dua tau. Antaranya norma barat dan satu lagi adalah norma Islam. Okay, jadi saya akan mulakan dengan norma barat dululah. Ada beberapa yang norma barat ni dia cuba ketengahkan atau cuba bawa dari segi kesan revolusi sains. Okey, antaranya percaya pada rationality. Kemudian sains ni semata-mata untuk sains sahaja. Kemudian satu metod ataupun satu kaedah yang berkaitan dengan satu-satunya cara mengetahui realiti. Kiranya nak keadaan sekeliling ni kita boleh ketahuinya dengan cara sains saja. So jadi kalau benda ni tak dapat ditafsirkan melalui sains, tak boleh kita percayai. Macam itulah, ini pandangan-pandangan barat. Okey. Jadi kalau untuk pandangan Islam sendiri, okey, pandangan Islam ni apa? Yang pertama ianya adalah percaya pada wahyu. Dan kemudian yang kedua, di mana sains adalah sebagai satu cara untuk mencari keredaan Allah. Dan kemudian adalah ibadah yang mempunyai fungsi spiritual. Spiritual dan juga sosial lah. Kiranya bila kita gabungkan, sebenarnya bila fikir-fikir balik bila tengok balik Islam ni dengan sains, dia sebenarnya relate. Macam tu. Bila kita pernah tak kita dengar macam bila kita solat, kita punya pergerakan tu jadi sihat, sebab kita bergerak, kita punya hati jadi tenang dan sebagainya. Okey, anda masih bersama saya, betul? Okey, jadi sabar dulu kejap. Okey, jadi seterusnya saya akan teruskan dengan orang kata kaedah ataupun bagaimana cara memperolehi ilmu. Okey, jadi ada di antaranya adalah ataupun maksudnya di sini adalah di mana sebahagian besar ilmu ini dalam semua bidang bersangkut dengan duniawi ataupun alam dan terbit daripada penyelidikan oleh ahli ilmu yang dalam bidangnya. Contoh macam dia ni pakar dalam bidang kejuruteraan. So jadi dia ni akan selidik dulu, dia akan kaji dulu, baru dia akan keluarkan satu orang kata fakta atau satu benda yang relatable lah, macam tu. Okey, kemudian di mana suatu penyelidikan itu perlu dijalankan dengan menggunakan kaedah saintifik atau sebelum hasilnya boleh dianggap sebagai suatu sumbangan baru pada bidang ilmu pengenaan. Jadi macam cakap tadi, contoh dia ni kejuruteraan tadi kan, dia sebelum dia kata cawan plastik ini selamat untuk diminum, jadi dia perlu uji dulu, dia perlu kaji dulu
betul ke selamat untuk manusia. Bahan yang dipakai itu macam mana. Jadi sebabkan itu sebelum seorang itu keluarkan ilmu, dia perlu kaji dulu. Akhirnya orang yang keluarkan ilmu ni orang yang pakar lah. Dia mesti ada satu orang kata kajian ataupun hasil lah macam tu. Okey, jadi kat sini saya nak ceritakan orang kata apakah kaedah pertama sekali yang paling penting sekali. Ni sebenarnya lebih kepada kita sebagai umat Islam sendirilah. Okey, yang pertama adalah niat kita. Niat kenapa kita nak memperoleh ilmu. Okey, jadi saya sebutkan dalam satu hadis di mana sesungguhnya setiap pekerjaan itu pasti ada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap perkara itu bergantung dengan apa yang diniatkannya. Jadi siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia dan ingin diperolehinya, maka ataupun siapa berhijrah kerana wanita yang diingininya, maka hijrahnya itu berdasarkan apa niatnya lah tadi. Ini hadis riwayat Muslim lah. Bukan nak menuntut ilmu ni kita perlukan niat, kita perlukan orang kata pemula lah, pencetus. Tak adanya kita ni nak buat macam-macam, tak ada. Kita sekurang-kurangnya mesti perlukan niat dulu. Okey, jadi sekarang ni saya nak menceritakan orang kata kaedah peroleh ilmu ni daripada pandangan beberapa tokoh. Jadi saya ambil tokoh Yunani lah. Okey, jadi tokoh ni bernama Sokrates. Okey, Sokrates ni saya ceritakan sikit lah orang kata background ataupun latar belakang, di mana beliau ni dilahirkan di Athena pada tahun 470 sebelum Masihi lagi. Kemudian dia meninggal pada 399 sebelum Masihi juga. Okey, dia ni pernah membakti dalam peperangan dan juga pernah aktif dalam politik. Okey, cukup tu. Sekarang ni saya nak ceritakan apa orang kata pemikiran Sokrates ni tadi. Sokrates ni dia berpandangan ataupun berpendapat di mana falsafah ataupun adalah satu usaha di mana memperbaiki manusia melalui prinsip moral yang boleh diperolehi daripada fikiran yang bersih. Jadi hati yang bersih, jiwa yang tenang, bukan itu macam Fadilah Kamsah, tapi ni di mana hati yang bersih ni kita mampu orang kata mendapatkan memperoleh ilmu dengan mudah, kiranya senang nak serap. Ini adalah tokoh yang kedua, di mana adalah tokoh ini bernama Aristotle. Mana beliau ni dilahirkan di Stagira pada tahun 384 sebelum Masihi. Okey, dia ni cenderung kepada alam lah. Cenderung kepada alam, ilmu biologi. Okey, jadi apa pemikiran Aristotle ni tadi? So, pemikiran dia adalah dia ni sependapat dengan Plato. Okey, ada cerita pula pasal Plato. Okey, Plato ni dia adalah pemikiran tadi adalah tujuan terakhir falsafah adalah pengetahuan tentang adanya dan yang umum, macam tu. Yang dia juga dia yakin bahawa yang sebenar dapat dicapai dengan jalan penyelesaian. Macam tu. Kiranya setiap masalah ni, setiap orang kata perkara yang jadi ni ada jalan penyelesaian dia, ada solusi dia. Macam tu. Jadi kita kena fikir ataupun kena dapatkan ilmu lagi secara banyak lah, baru kita boleh faham dengan suatu benda tu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh selesaikan perkara tadi. Okey, seterusnya adalah Plato. Plato ni dia adalah lahir pada tahun 427 ataupun 428 sebelum Masihi, macam tu. Okey, seterusnya dia ni adalah murid kepada Sokrates tadi. Macam cerita tadi kan. Kemudian dia ni juga mempunyai pemikiran sendirilah. Okey, pemikiran dia apa? Pemikiran dia adalah di mana orang kata beza dunia. Kenapa saya cakap beza dunia? Bukan saya cakap lah, dia cakap. Okey, beza dunia di mana adalah konkret dan juga sensual. Di mana konkret ni adalah wujud dan juga tidak wujud. Sensual tadi adalah dia metafizik. Macam tu. Okey, jadi pandangan dia pula apa? Pandangan dia adalah dunia tidak nyata tetapi sama dengan dunia nyata. Macam mana tu kan? Okey, dari segi asas teori dia di mana adalah beza hakikat dan juga reality.
Sebab apa, beliau ni dia mengeluarkan teori tentang dunia lah, macam tu. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim Aiman bin Hazman dari kelas BMMM 1/1 ingin menerangkan kesan revolusi sains dan kaedah pelbagai memperolehi ilmu dari segi aspek hikmah. Definisi hikmah: ia bermaksud kelebihan atau tujuan sebenar di sebalik perkara. Contohnya, ada hikmah di sebalik kemalangan yang berlaku. Sejarah perkembangan hikmah. Ilmu hikmah terbahagi kepada 3. Yang pertama, akal. Yang kedua, hati. Dan yang terakhir sekali adalah hidayah. Ilmu hikmah tidak dapat dikenal pasti akan kedatangannya. Akan tetapi, dari sudut pandangan Islam, ilmu hikmah telah wujud sejak Allah menciptakan alam. Dari segi kandungan, ilmu sebagai pertahankan diri dipisahkan kepada 7. Yang pertama, mukjizat. Yang kedua, karamah. Yang ketiga, maunah. Yang keempat, ihanah. Yang kelima, istidraj. Yang keenam, irhas. Yang ketujuh, sihir. Kepentingan hikmah: ia dapat membantu manusia bagi membezakan ilham Allah dan ciptaannya. Selain itu, ia juga untuk bagi mendapatkan taufik. Seterusnya, ia juga dapat mengajar manusia untuk menggunakan akal ke arah tujuan yang benar. Dan akhir sekali, ia juga untuk menguji manusia untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tokoh-tokoh falsafah. Tokoh-tokoh falsafah yang berasal dari barat ialah Aristotle dan Baginda Nabi Muhammad SAW, di mana yang telah banyak membantu umatnya dalam memberi ajaran tentang hikmah. Seterusnya, hubungan hikmah dengan agama. Ilmu hikmah sama dengan ilmu sains. Hukum mempelajari ilmu sains ialah fardu kifayah. Dalam agama Islam, ia menggalakkan umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam agama Islam, ia menggalakkan umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Kajian pada asas bermatlamat sains tetapi disertakan Islam dapat membawa manusia untuk memikirkan kebesaran Allah. Akhir sekali, terdapat 6 pendekatan akliyah. Yang pertama, meneliti makhluk. Yang kedua, memahami, fikir dan menjelaskan maklumat. Yang ketiga, membuat analisis dan membuat andaian berdasarkan logik dan akal fikiran. Yang keempat, menguji tanggapan melalui eksperimen. Yang kelima, membuat hipotesis secara berterusan. Yang terakhir sekali, memutuskan kesimpulan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Azim sebentar tadi. Jadi nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung. Jadi terima kasih kepada awak semua yang sudi mendengar sampai habis. Jadi semoga Tuhan memberkati awak semua, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.